Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ahli-ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang cabaran ekonomi rakyat Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Saya, Duliana Alia binti Muhammad Saiful Bahar bersama Aina Sofia binti Mat Syih, Anisah binti Muhammad Fazzi, Muhammad Danish bin Muhammad Nur dan juga Muhammad Haziq bin Arif bersama-sama membentangkan tajuk ini dengan lebih terperinci. Pada bulan Disember tahun 2019, kes pertama COVID-19 telah dilaporkan di Wuhan, China dan ia telah mengejutkan seluruh rakyat di dunia. COVID-19 ataupun coronavirus adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. COVID-19 menyerang manusia dalam beberapa cara yang berbeza, antaranya melalui transmisi zarah pernafasan manusia iaitu air particles dan juga melalui sentuhan. Transmisi zarah melalui pernafasan manusia atau air particles akan berlaku dengan lebih mudah apabila mereka berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom kerana mulut serta hidung mereka dalam keadaan terdedah tanpa pelitup muka. Antara simptom-simptom virus ini adalah demam, batuk kering, keletihan, kesejukan, sakit badan dan selesema. Selain yang dinyatakan sebelum ini, seseorang itu mungkin mengalami gejala seperti sesak nafas, hilang deria bau dan juga hilang deria rasa. Saya teruskan dengan kronologi COVID-19 pada suku pertama tahun 2020. Pada 25 Januari, Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah mengesahkan kes pertama COVID-19 yang wujud di Malaysia dan merupakan titik permulaan gelombang pertama penyebaran wabak COVID-19 di tanah air. Pada 18 Februari, kes baru telah menjadikan jumlah pesakit yang disahkan positif seramai 25 orang dan ia merupakan gelombang kedua di Malaysia. Pada 12 Mac pula, World Health Organization atau ringkasannya WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik selepas mereka mengambil kira peningkatan ketara kes-kes di negara selain China. Kesan COVID-19 antaranya ialah aktiviti rekreasi dan hiburan seperti membuat majlis, beribadah dan beriadah tidak dibenarkan sama sekali. Selain itu, aktiviti merentas daerah, negeri ataupun melancong sangat dilarang oleh pihak kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sektor pendidikan seperti sekolah dan aktiviti telah ditutup sehingga kes COVID beransur pulih. Kesan-kesan yang telah saya senaraikan memberi impak yang sangat besar terhadap rakyat. Impak ini sangat besar sehingga sampai satu tahap, ada segelintir yang mengalami kemurangan yang sangat teruk. Sebagai contoh, apabila kerajaan menutup sektor pelancongan, mereka yang bekerja dalam sektor tersebut seperti chef dan pemilik restoran telah hilang punca pendapatan mereka kerana pelanggan pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan sudah tidak keluar rumah lagi. Disebabkan hal seperti inilah yang menjadi punca rakyat mendapat kemurangan. Oleh itu, sebagai langkah untuk mengatasi masalah yang berlaku daripada kesan COVID-19 ini, negara telah membuat beberapa inisiatif untuk membantu golongan-golongan yang mendapat kesan buruk disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan. Contoh-contohnya ialah bantuan sara hidup, diskaun bil, tunggakan pinjaman, allowance dan lain-lain. Negara juga ada membuat satu inisiatif di mana rumah atau keluarga yang tidak berkemampuan untuk membeli barang dapur dan telah berlaparan akan diberikan sumbangan secara percuma sebagai pertolongan. Okey, terima kasih Anisah. Seterusnya, saya ingin menyampaikan tentang cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia semasa COVID-19 berlaku. Terdapat 3 cabaran yang saya ingin kongsikan. Yang pertama, peluang pekerjaan terhad. Kedua, kebatasan pergerakan. Dan yang terakhir adalah perpaduan antara masyarakat berkurangan. Jadi, mari kita lihat peluang pekerjaan terhad. Ini berlaku semasa penularan COVID-19 di Malaysia dan akibat pelaksanaan kawalan pergerakan PKP. Sektor pertanian, makanan, peruncitan, pengangkutan, pelancongan dan pembinaan adalah sektor yang terjejas. Sebagai contoh,
sektor pertanian. Beberapa usahawan tani berdepan kesukaran untuk memasarkan hasil tani akibat pelaksanaan PKP. Usahawan-usahawan tani yang terjejas membuat keputusan beralih kepada medium jualan atas talian iaitu online seperti Facebook dan WhatsApp untuk memasarkan hasil tani dan mengambil langkah untuk membuat penghantaran persendirian. Tujuannya adalah untuk menjimatkan kos operasi melalui pengecilan skala perniagaan. Kekangan masa dan kewangan menyebabkan sebahagian besar usahawan tani terpaksa menjimatkan kos dan tidak mengupah pekerja. Ini adalah sektor pertanian, apatah lagi sektor perkhidmatan di mana syarikat yang besar dan ternama terpaksa memberhentikan pekerja untuk menjimatkan kos. Aktiviti perniagaan juga turut terjejas. Perniagaan tidak dapat beroperasi seperti sedia kala kerana operasi yang terhad semasa tempoh pelaksanaan PKP. Seterusnya, keterbatasan pergerakan. Penutupan pintu masuk keluar negara kepada orang luar menyebabkan ketiadaan pelancong luar berkunjung ke dalam negara. Keadaan ini jelas menyumbang kepada penurunan pendapatan negara. Sektor pelancongan secara langsung mempengaruhi sektor yang berkaitan dengannya seperti industri perhotelan. Rakyat Malaysia juga tidak dibenarkan merentas daerah dan negeri. Ini akan mengakibatkan sebahagian kehilangan pekerjaan kerana tidak dapat bergerak ke tempat bekerja. Pendapatan seharian rakyat Malaysia berkurangan akibat tidak boleh bergerak atau melakukan sebarang pekerjaan semasa Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Akhir sekali, perpaduan antara masyarakat berkurangan. Ini berlaku kerana kita tidak dapat berkunjung atau berjumpa dengan masyarakat di sekeliling kita akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Masyarakat haruslah berada di rumah dan tidak mempunyai kontak rapat dengan orang lain kecuali keluarga sendiri untuk membendung penularan COVID-19. Sebarang majlis dan perayaan tidak dapat dilaksanakan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ini akan mengakibatkan perpaduan antara masyarakat merosot akibat tiada sambutan perayaan dan majlis seperti Hari Raya, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina, majlis rukun tetangga dan lain-lain lagi. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Haziq. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Danish. Mari kita beralih kepada etika peradaban ketika Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Di sini, saya telah senaraikan antara 3 etika yang utama dan akan dibincangkan. Yang pertama, kesopan santunan sesama masyarakat. Kedua, perpaduan dalam masyarakat. Ketiga, kepatuhan kepada undang-undang. Yang pertama, kesopan santunan dalam kalangan masyarakat. Nilai akhlak seperti sopan santun ini amat penting untuk diterapkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Nilai ini penting dalam pembentukan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu di antara satu sama lain. Sifat sopan santun ini boleh diterapkan di mana sahaja kita berada, sama ada di rumah ataupun di luar. Contoh yang boleh dikaitkan dengan nilai akhlak ini semasa tempoh kawalan pergerakan COVID-19 dilaksanakan ialah rakyat Malaysia tidak seharusnya melakukan pembelian barang secara panik atau panic buying selepas sahaja pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan oleh pihak kerajaan. Rakyat Malaysia seharusnya lebih bersopan santun ketika berbelanja dan berhemah ketika meluarkan duit untuk perbelanjaan harian bagi mengelakkan sebarang pembaziran. Yang ketiga, kepatuhan kepada undang-undang. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seperti yang kita tahu, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan untuk rakyat Malaysia bagi mengurangkan dan menurunkan kadar jangkitan wabak COVID-19. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan bersopan santun seharusnya patuh pada perintah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Seharusnya kita bersatu padu
dan bekerjasama dalam membantu kerajaan mengurangkan dan menurunkan kadar jangkitan COVID-19 ini. Jadi perlulah kita untuk mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang sekeliling semasa wabak COVID-19 ini melanda. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Apa yang dapat saya simpulkan, rakyat Malaysia perlulah mengambil iktibar dengan situasi yang berlaku di negara kita sekarang. Rakyat Malaysia perlu mengikuti nasihat atau saranan yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi mengurangkan lagi risiko penularan wabak COVID-19 ini. Apabila kes menurun, kita dapat menjalankan kegiatan ekonomi seperti sedia kala. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam pertubuhan semula ekonomi di negara kita. Contohnya, kerajaan memberikan inisiatif kepada rakyat Malaysia dengan memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi kepada keluarga ataupun individu yang memerlukan supaya tiada rakyat yang tertinggal dalam membeli barangan keperluan seharian mereka. Hal ini dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang hilang punca pendapatan ataupun rezeki. Kita dapat melihat adanya perubahan peradaban yang positif pada era pandemik ini, iaitu kita telah diajar untuk berjimat cermat dalam perbelanjaan dengan mengetahui bahawa kos sara hidup pada waktu sekarang lebih tinggi dan ramai individu yang kehilangan punca pendapatan. Dari situasi ini, kita dididik bahawa fungsi sesuatu barang itu lebih utama dan penting. Jika sebelum ini kita hanya mementingkan kualiti harga yang lebih mahal, pada musim pandemik ini, kita dilatih untuk memilih barang yang memberi fungsi yang sama untuk kita sahaja dan amalan pembaziran juga dapat dielakkan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.